Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz jemputan untuk kuliah Isyak pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin. Diucapkan kepada yang berusaha pengurusi Gemah Nur Iman, Puan Hajar Rosniyanti Mansur, dan juga rakan-rakan AJK semua, dan juga kepada semua jemaah yang masih setia berada di dalam talian Google Meet Gemah Nur Iman. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat lagi terus bersama dalam kuliah ilmu setelah kita membaca surah Yasin dan juga tahlil sebentar tadi sewaktu kuliah maghrib. Bagi memohon keberkatan untuk majlis malam ini, iaitu kuliah Isyak, mohon doktor pimpin kita ini dengan dimulai surah Al-Fatihah. Dipersilakan doktor. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini Ustaz akan meneruskan tajuk untuk kitab kita pada muka surat 27, iaitu pelacuran dan pergaulan bebas. InsyaAllah dengan perkongsian ilmu daripada Ustaz sebentar nanti, semoga ia bermanfaat dan barakah dan kita dapat menghindarkan diri pada dosa-dosa besar. Untuk tidak melengahkan masa, dengan ini silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Terangilah hati kami dengan cahaya ilmu-Mu, ya Allah. Dengan nur iman, dengan nur hidayah-Mu, ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya, ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Bonda pengurusi, pemula bicara pada malam ini, Bonda Rosniyanti selaku pengurusi Gemah Nur Iman, dan seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh para pecinta ilmu yang hadir pada malam ini, bukan hanya melalui platform Gemah Nur Iman, begitu juga melalui TikTok Ustaz Ashraf Suwarin live pada malam ini. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah izinkan kita bersua pada malam ini. Saya minta maaf banyak-banyak, sebelum ni agak kurang sihat, dan sebenarnya malam ni baru keluar suara. Semalam langsung tak keluar. Hampir sebulan saya cancel ceramah, dan malam ni mulakan balik. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan ujian kesihatan ni Allah gugurkan dosa-dosa, dosa yang agak banyak yang mudah-mudahan kafarah di sebalik dosa yang dilakukan oleh sakit ini. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ni, dosa-dosa besar yang tidak ditakuti, muka surat 27. Muka surat 27 dalam tajuk pelacuran dan pergaulan bebas. Pelacuran dan pergaulan bebas. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cuba kita perhati muka surat 27, kita lapangkan dada dan mudah-mudahan Allah campakkan kefahaman
sentuhan dalam hati kita, mudah-mudahan kesedaran insya-Allah. Ingat bila sebut tentang dosa, orang yang beriman walau sekecil-kecil dosa dia akan anggap benda tu besar. Apatah lagi dosa tu besar, dia akan anggap umpama gunung ganang pap diri dia. Seolah-olah dia sesak nafas, payah nak bernafas dan sebagainya. Sebaliknya orang munafik dianggap dosa itu macam lalat hinggap di hidung. Dia halau macam tu langsung tak terkesan apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Baik, tajuk pada malam ni agak penting. Pelacuran dan pergaulan bebas. Apa yang berlaku zaman fitnah hari ini. Perkara ni agak berleluasa dan dianggap tak ada benda. Na'udzubillah min zalik. Sumarah bin Jundab meriwayatkan, dia menyatakan Rasulullah SAW berkata tentang mimpinya. Yang Rasulullah sebut berdasarkan mimpinya dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW berkata, kemudian kami berjalan dan sampai kepada satu bangunan seperti tungku api dan di situ kedengaran suara hiruk pikuk. Lalu kami melihat ke dalam, ternyata di situ ada beberapa lelaki dan perempuan yang telanjang bulat. Dari bawah mereka terdapat nyalaan api dan apabila terkena nyalaan api itu mereka memekik. Aku bertanya, siapakah orang itu? Baginda menjawab, sejumlah lelaki dan perempuan yang telanjang bulat yang berada di dalam bangunan seperti tungku api itu adalah para perzina lelaki dan perempuan. Allahu Akbar. Ini gambaran mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, ambillah daripadaku. Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka, iaitu gadis yang berzina dengan lelaki disebat 100 kali. Ini lelaki dan perempuan yang berzina disebat 100 kali dan diasingkan setahun, dan duda berzina dengan janda disebat 100 kali dan direjam. Allahu Akbar. Ya, beza di antara penzina lelaki dan perempuan yang dalam keadaan belum berkahwin. Ya, bagaimana dikurung selama 1 tahun dan disebat sebanyak 100 kali. Duda dan janda direjam dan disebat 100 kali. Allahu Akbar. Yang segala-galanya hukuman Allah, dan hukuman Allah itu sebenarnya adil. Yang hukuman Allah itu adil. Itu sebab hari ini kita kena jaga solat, kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah perbuatan keji dan munkar. Zina ni satu keji, ya, perkara yang keji, dan zina ini satu kemungkaran. Ya, selesai tajuk tu dan masuk riba. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham daripada riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahui itu riba, maka dosanya lebih besar di sisi Allah daripada berzina sebanyak 36 kali. Allahu Akbar. Nampak? Dosa zina sama dengan dosa riba itu sama dengan berzina sebanyak 36 kali. Sebanyak 36 kali dalam hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain, riba itu mempunyai 73 jenis. Sedangkan dosa yang paling ringan daripada pelbagai riba tersebut adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Ni dosa orang yang melakukan riba. Ya, umpama berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan 2 orang saksinya kerana mereka itu sama. Bermakna apa? Orang yang makan riba, orang yang beri riba, menulis dan menerima dan saksi sama juga dosa dengan orang yang makan riba. Allahu Akbar. Sama dengan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang merasuah, yang beri rasuah, yang menerima rasuah, yang keadaannya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita dengar baik-baik. Tajuk malam ini sangat penting. Kita bicarakan satu buku yang berkaitan dosa-dosa besar yang tidak ditakuti. Bila sebut tidak ditakuti, hari ini orang anggap benda tu tak ada benda. Na'udzubillah. Ni tak ada apa pun. Sampai satu masa bila sebut fitnah bila mana orang melakukan dosa, dia tak anggap itu dosa. Na'udzubillah min zalik. Ketagihan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda, arak itu adalah ibu kepada segala kekejian.
dan dosa besar yang terbesar. Sesiapa yang meminumnya berarti dia telah melakukan dosa setara dengan dosa berzina dengan ibu dan ibu saudaranya. Allahu Akbar. Ini tentang minuman keras pula. Ya, macam mana dosanya? Macam berzina dengan ibu dan ibu saudaranya. Allahu Akbar. Seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Perkara ni amat berbahaya. Ya, amat berbahaya di dunia dan amat berbahaya di akhirat. Bila sebut berbahaya bukan hanya kemalangan, tapi berbahaya kesannya dosa ni. Arak itu ibu segala kotoran. Sesiapa yang minumnya, Allah tidak akan menerima solatnya. Siapa yang minum arak, dia solat, Allah tak terima solatnya. Selama 40 hari dan apabila dia meninggal dunia, sementara di dalam perutnya terdapat arak, berarti dia mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkan, peminumnya, pembawanya, orang yang menerimanya, penjualnya, pembelinya, orang yang minum, memberi minum dan orang yang diberi minum. Ini berkaitan tentang arak, sesuatu yang diharamkan, dimurkai oleh Allah. Bila sebut tentang arak, tentang zina, ya, tentang riba, sesuatu yang Allah haramkan, semua itu kalau kita faham, memberi kemudaratan. Bila sebut memberi kemudaratan, arak itu dia memabukkan. Pemikiran jadi tak waras. Ya, pemikiran jadi tak waras. Sesuatu yang memudaratkan, yang memberi kesan tak elok, itu Allah haramkan. Allahu Akbar. Baik, perbuatan zalim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi. Hadis kursi ini bukan daripada Nabi, tapi disampaikan oleh Nabi yang utama daripada Allah melalui Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Tabrani, Allah berfirman dalam hadis kursi, dengan keperkasaan dan keagunganku, aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seseorang yang dizalimi sedangkan dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya. Ini tentang kezaliman. Ini bagaimana Allah berfirman, dengan keperkasaan, dengan kekuasaan, keagungan Allah, aku akan membalas orang yang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. Aku akan membalas, kata Allah, terhadap orang yang melihat seseorang dizalimi, dia ada kuasa nak bantu tapi dia buat tak tahu. Ya, Allahu Akbar. Dan hadis yang lain, sesiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal tanah, maka kelak dia akan dililit dengan 7 bumi. Maksudnya menipu untuk mendapatkan tanah. Dengan sejengkal tanah. Ya, dia mendapatkan tanah tu dengan cara zalim. Dengan menipu, dengan buat zalim dan sebagainya. Aniaya dan sebagainya. Dalam hadis yang lain, sesiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahawa orang itu zalim, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Dia duduk, dia berjalan bersama dengan orang zalim dengan niat nak bantu dia, seolah-olah dia tak ada nilai Islam dah. Keluar daripada agama Islam. Hari ini kita perhati benar-benar. Ya, orang tu tertindas bukan asbab kita, tapi asbab orang lain dan kita sekongkol dengan orang tu. Kita sekongkol dengan orang tu, kerjasama dengan orang tu. Seolah-olah kita keluar daripada agama Islam. Ya, Allah tak redha pada kita. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey, faham? Ada tak nak bertanya sampai tajuk ni? Ya, melalui platform ni atau juga berdasarkan TikTok live ni. Saya juga buat TikTok live pada malam ni. Ada tak nak bertanya? Saya minta maaf, suara tak apa nak clear. Ni batuk. Silakan, ada tak soalan? Sambil-sambil kita jelaskan tajuk malam ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya, Ustaz, kalau seorang tu yang dia peminum arak, siang dia minum, malam dia bertaubat, macam mana adakah terima taubatnya tu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sebab taubat ini bukan sekadar taubat
Tapi taubatan nasuha, orang yang bertaubat, dia berazam, dia tak akan melakukan lagi. Seolah-olah dia minum arak malam taubat, esok minum arak, dia taubat. Macam dia mempermainkan Allah. Dia mempersediakan taubat dia sendiri, na'udzubillah min zalik. Itu sebab Allah terima. Tapi kita kena faham benar-benar. Yang namanya taubat bukan taubat cili api. Rasa pedas tinggal, hilang rasa pedas dia buat lagi. Bermakna apa? Kena ada kesungguhan. Taubatan nasuha. Kena benar-benar taubat. Apa maksud taubatan nasuha? Dia berazam dan dia berjanji tak akan mengulangi perbuatan dosa yang dilakukan. Itu namanya taubat dengan sebenar-benar taubat. Okey, jelas Baik, kita sambung terus. Meninggalkan solat 5 waktu. Ini dosa besar tau, bukan kecil punya dosa. Meninggalkan solat 5 waktu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas pembahagia antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran ialah meninggalkan solat. Batas pembeza di antara Islam dengan kekufuran iaitu solat. Dia tak solat, dia samalah macam orang kafir. Tak beriman dengan Allah. Dan dalam hadis yang lain juga, pembeza antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah solat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Dia meninggalkan solat, samalah dia melakukan kesyirikan, dia mempersekutukan Allah dengan yang lain. Hari ini timbul satu persoalan. Pagi-pagi orang tanya saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, kadang dia kurang faham. Kalau meninggal keluarga dia, meninggal mak atau ayahnya, boleh tidak untuk dia qada? Tak ada nilai, tak ada alasan untuk tolong qada. Satu-satunya ibadah iaitu sembahyang, orang lain tak boleh tolong ganti. Apa mazhab sekalipun, orang lain tak boleh tolong ganti. Terbeban atas pelaku dia sendiri. Dia tak sembahyang, dia dah terbeban. Ibadah lain, orang lain boleh tolong qada. Orang lain boleh tolong badal, tetapi sembahyang tidak. Hari ini kita kena faham benar-benar. Kita tak sembahyang, kita lah kena bertanggungjawab. Hari ini kita usaha benar-benar untuk kita qadakan solat yang kita tinggalkan. Itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang dengan manusia, Allah serahkan pada manusia. Hutang dengan Allah, kita kena benar-benar ganti. Kita kena clearkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sembahyang. Ingat, sembahyang ini bukan hanya untuk kita di dunia, tapi untuk akhirat kita. Bagaimana lama kita di akhirat, boleh pendekkan masa kita, singkatkan masa kita dengan satu solat fardu yang kita tunaikan. Allahu Akbar. Begitu juga keperluan, bukan hanya keperluan di dunia. Kita hari ini perlukan air, perlukan makanan, tapi di akhirat sembahyang ini segala-galanya untuk menutup segala keperluan kita. Allahu Akbar. Hari ini kena ambil sensitif benar-benar tentang sembahyang ini. Baik, memakan makanan yang haram. Ada satu soalan saya nak tanya, kalau seorang tu saja-saja dia lambatkan solat, macam mana? Macam mana ya Ustaz? Saja-saja lambatkan solat. Ingat, itu juga termasuk dosa-dosa besar. Dia lambatkan solat, umpama dia himpunkan solat itu di antara 2 waktu. Di hujung-hujung waktu zuhur, selesai sembahyang zuhur, masuk waktu asar dan terus sembahyang asar. Itu hukumnya dosa besar. Allah murkai dan Allah laknat orang ni, na'udzubillah. Baik, memakan makanan yang haram. Tajuk yang seterusnya, tidaklah tumbuh. Kullu nabatin minal haram, maq'adu minan nar. Tidaklah tumbuh daging daripada makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Bermakna dia menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi seluruh yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan, setiap tubuh yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka yang marak menyala lebih layak membakarnya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ingat, kalau kita muhasabah balik, Allah ni tak suka-suka bakar hamba ni. Semua daripada dosa, daripada kerosakan yang dilakukan. Semua daripada dosa, kerosakan yang dilakukan. Ingat, tubuh kita ni kita sayang daripada dibakar. Tapi kadang kita tak sayang dengan melakukan dosa.
seolah-olah kita menghantar diri kita untuk dibakar. Kita relakan diri kita untuk dibakar, dimurkai, dibebankan dengan dosa dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Dan yang seterusnya apa dia? Bercakap bohong untuk membuatkan orang lain tertawa. Ni dia buat lawak. Dia buat lawak, dia reka-reka. Dia bohong untuk buat lawak. Nak bagi orang ketawa. Ni hukumnya dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, celakalah manusia yang bercakap padahal dia berbohong hanya sekadar untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dia dan celakalah dia. Ni dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi celakakan orang yang dia bercakap bohong demi nak ketawakan orang lain. Nak buat lawak. Melainkan dia buat lawak tu dengan cerita yang benar. Nabi pun buat lawak. Nabi bawa cerita-cerita yang sahih. Bukan cerita-cerita yang bohong. Lawak yang bohong, yang tipu dan sebagainya. Baik, dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, celakalah orang yang bercakap kemudian mengarang cerita bohong agar orang lain tertawa. Celakalah. Sama dengan hadis yang di atas tadi. Jadi hari ni kita muhasabah balik. Ada kan cerita-cerita program-program di TV, Maharaja Lawak Mega lah, Maharaja Lawak lah, benda lah. Semua direka-reka. Bahkan yang paling sedih, dia buat lawak, dia hina orang, dia aibkan orang dan perkara itu menjadi bahan tertawa. Dosa-dosa yang sangat besar, na'udzubillah. Dalam tajuk yang lain pula, bersikap buruk terhadap jiran. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah manusia yang tidak beriman itu, wahai utusan Allah? Rasulullah SAW menjawab, dia ialah orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Allahu Akbar. Hari ini kita hidup dengan jiran kan? Kiri kanan depan belakang kita bersama dengan jiran. Yang celakalah orang-orang tidak beriman, disebut tidak beriman, yang menyakiti jiran dia. Jiran tidak merasa aman, tidak aman daripada gangguannya. Na'udzubillah min zalik. Baik, dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, tidak akan masuk syurga orang yang hidup dalam kekenyangan sementara jirannya dihimpit kelaparan. Itu sebab kita kena ambil peduli apa khabar jiran tetangga kita, kiri kanan depan belakang, bagaimana keadaannya, makan minum dan sebagainya. Tidak sempurna iman, bahkan tidak akan masuk syurga orang yang dalam kekenyangan, dalam keadaan jirannya dalam keadaan kelaparan. Dan dalam tajuk yang lain, percaya kepada ramalan tukang tilik. Percaya kepada ramalan tukang tilik. Tengok tapak tangan, tengok ibu jari, tengok begini-gini. Ramalan. Dia percaya pada tukang tilik, nombor-nombor dan sebagainya. Itu dilaknat oleh Allah dan mendapat satu dosa-dosa, bukan kecilnya, tapi dosa yang sangat-sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa datang menemui ibumu dan tukang tilik, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu sebab sebarang kemudaratan dan sebarang manfaat semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan, silakan. Tertidur selepas maghrib, apa maksud dia? Ada tak soalan? Silakan. Di ruangan chat. Ustaz, macam mana kalau solat isyak tu ditunda sampai subuh, tertidur selepas maghrib? Baik. Melainkan dalam keadaan keletihan. Itu sebab orang yang lambat solat isyaknya, tidurnya takkan nyenyak. Melainkan masalah kesihatan. Allah, memang isyak tu waktunya panjang. Tapi sengaja ditangguhkan, dilewatkan tanpa asbab. Kadang ada yang niat, nak bangun tengah malam. Nak bangun tengah malam. Tapi kita takut tak bangun, sedar-sedar dalam kubur dah. Kita berhutang dengan Allah.
Jadi sebaiknya kita tunaikan. Melainkan kita terjaga, kita tidur lepas maghrib, kepenatan, kesihatan, masalah sakit dan sebagainya, terjaga kita terus buat. Walaupun kita terdaya dalam keadaan duduk sekalipun. Ingat, itu tanggungjawab kita dengan Allah. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Saya sebut balik, orang yang lambat atau orang yang tidak solat isyaknya, tidur malamnya tidak nyenyak. Sedangkan tidur itu satu kerehatan dan tidur itu satu kenikmatan sebenarnya. Wallahu a'lam. Lain soalan? Silakan. Ada tak soalan yang lain? Minta maaf suara saya tak apa-apa nak dibatukkan. Dekat chat tak ada Ustaz. Okey, baik. Saya sambung lagi. Riak. Tajuk yang seluruhnya berkaitan tentang riak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riak melenyapkan amal kebaikan seperti mana perbuatan syirik membinasakan. Orang yang riak, orang yang amalannya untuk tunjuk-tunjuk pada orang, kebaikannya akan habis langsung. Dibakar dengan keburukan riak itu. Macam orang yang melakukan perbuatan syirik, dia membinasakan. Ibadah lain tak dikira. Macam tadi kita cerita tentang tilik nasib. Tilik nasib, percaya pada bumuh dan sebagainya. Ingat, kita ini hanya sandarkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jugalah riak. Bila sebut riak, ibadah dia bukan kerana Allah. Dia ada ibadah dia untuk tujuan manusia, untuk tujuan untuk tunjuk pada orang lain. Bukan kerana Allah semata-mata, na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya riak adalah syirik yang kecil. Macam mempersekutukan Allah, syirik yang kecil. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Baik, ada soalan. Apa hukum qada salat luar waktu, contoh waktu zuhur di qada asar? Dan ada soalan, bagaimana dengan seseorang yang diuji dengan sihir ditutupi pintu rezeki orang itu sehingga tiada apa-apa? Baik. Berkaitan qada salat tadi, saya nak sebut untuk semua yang dirahmati Allah. Kadang kita faham qada salat tu bila ada masa kita qada. Sebaik-baik qada, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita dirikan salat pada waktu dia. Subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Maksudnya kena pada waktu dia, bukan di luar waktu solat yang lain. Untuk qada tu kena faham. Kadang ada yang pandangan begini, tapi yang afdalnya kena pada waktu dia. Allahu Akbar. Dan ada soalan tadi luar daripada tajuk kita, dia sihir dengan tujuan untuk tutup rezeki orang lain. Rezeki itu memang daripada Allah, tapi dengan niat jahat untuk sihir orang tu, untuk subhanallah jatuhkan bisnes dan sebagainya, hukum dia haram. Ingat, dia mempergunakan perewangan ni, dia mempergunakan selain daripada Allah, benda tu menjadi subhanallah dosa yang sangat besar. Bayangkan orang tu tertindas, terzalim, mati dan sebagainya, kita dilaknat. Bukan hanya tadi dosa syirik, membunuh dan sebagainya, kita dapat bertimpal-timpal dosa. Na'udzubillah. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau nak tanya pasal agihan zakat, boleh tak? Agihan zakat macam mana? Macam ni, saya dapati ada segelintir pemohon zakat yang menipu detail diri, menipu status diri untuk buat mohon zakat lah. So, diorang dapatlah zakat tu untuk lepas tu, bila saya tanya pegawai zakat, kenapa tak selidik betul-betul latar belakang pemohon supaya zakat yang diagikan tu benar-benar tepat kepada asnaf yang memerlukan, golongan yang fakir, miskin atau pesakit. Okey, jawapan pegawai zakat tu ialah duit zakat dah terlampau banyak, kita nak buat macam mana? Bagi je lah, dia cakap. So, jadi bagi saya, jawapan tu macam ni ke?
pegawai zakat cakap. Sebab macam saya cakap, tapi dia orang ni sanggup menipu. Status pun tipu, isteri orang pun kata tak ada suami, yang ada kereta besar pun cakap miskin. Jadi macam saya cakap, tak ada ke saluran yang boleh benteras penipuan zakat ataupun selidik? Dia kata tak ada. Macam mana kita orang tak ada cukup kaki tangan? Itu dia jawapan dia. So jadi macam mana pendapat Ustaz kepada jawapan pegawai zakat tu? Baik, saya boleh sebut beginilah. Saya pun tak boleh nak komen pegawai zakat. Dia ada autoriti, ada kepakaran, ada masing-masing punya lah. Bila dia memegang satu-satu jawatan, dia ada amanah yang kena dipertanggungjawabkan. Dia tak telus dengan amanah tu, dia tanggungjawab. Cuma yang saya boleh sebut, saya boleh jawab, orang yang menipu untuk tujuan dia nak dapatkan zakat. Ini macam tadi, sama juga menipu untuk tujuan nak dapat tanah dan sebagainya. Di akhirat nanti dipacakkan buntutnya, bendera penipu, dan dia akan pikul benda apa yang ditipunya. Ini contoh, dia mampu tapi dia nak dapat, ni nak mudah, nak cari jalan mudah. Macam contoh hari ni adanya skema dan sebagainya. Itu dosa besar tu. Dia dah ambil hak orang lain. Saya boleh jawab macam tu. Berkaitan tentang pegawai zakat tu, dia amanah, dia dah terima tanggungjawab, itu urusannya dengan Allah. Saya boleh jawab macam tu. Wallahualam. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya menilik nasib tu, macam ada sesengah orang dia mengikut tarikh lahir. Adakah yang tu pun dikira menilik nasib? Baik, macam tarikh lahir tu, dia lebih pada psikologi. Psikologi untuk sebagai semangat dengan kita terlalu percaya. Kadang ada yang terlalu percaya dengan nombor ni, numerologi dan sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kita terlalu percaya. Sekadar bila sebut psikologi, adanya kaunseling, ada contoh bulan Januari orang ni begini, lahir Februari bulan ni begini. Dia sekadar panduan aja. Kadang kita terlalu percaya habis. Aku malas lah sebab dah macam ni, dah tulis macam ni. Tak. Benda tu sebagai panduan aja. Yang lebihnya macam saya sebut, kemudaratan manfaat adalah Allah. Kita sandarkan pada Allah. Allah tak nak orang yang hanya duduk diam, bertelengku, menunggu rezeki. Lah, kena usaha. Kena bersungguh-sungguh, kena berikhtiar dan bertawakal. Dan sebalik gambaran tu, boleh kita tengok tapi bukan kita percayalah. Sekadar sandaran untuk psikologi, untuk motivasi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada satu soalan Ustaz dekat chat. Bagaimana jika dia membanyakkan solat sunat berbanding dengan solat ganti, solat qada? Baik, solat sunat tak ada masalah. Tapi yang utama, yang wajib tu kena ganti. Bila sebut wajib, tak buat dosa. Kita ada hutang. Jadi yang sunat tadi untuk sebagai apa dia? Sebagai untuk tampal lopong-lopong yang ada. Tapi lopong-lopong tu kena tetap ditutup dengan yang utama. Iaitu solat tu. Yang solat tu. Itu sekadar top up aja. Betul, ada sekadar top up. Untuk ganti solat sunat tu untuk kita top up, untuk tampal lompong-lompong yang ada. Bahkan tambah perisa dan sebagainya. Bila sebut sunat, kita buat, kita dapat. Yang wajib kita buat, kita dapat, kita jadi kewajipan, kita tinggal, dapat dosa. Beza dengan sunat. Wallahualam. Baik, kita sambung terus. Tajuk yang seterusnya, menzalimi pekerja dan tidak membayar upah pekerja. Hari ni ada yang pekerja kan? Ada yang ada bibik, ada upah untuk bekerja dengan dia dan sebagainya, dia sebagai majikan dengan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, menzalimi upah terhadap pekerja termasuk dosa besar. Dia tak bayar upah kepada pekerja termasuk dalam dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, 3 jenis manusia yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, Nabi tak peduli, iaitu lelaki yang memberi dengan nama lalu berkhianat. Lelaki yang menjual
orang merdeka bukan hamba lalu memakan harga wang hasil penjualan, dan lelaki yang mengupah pekerja sedangkan pekerja memenuhi pekerjaannya tetapi dia tidak memberikan upah kepada pekerjanya. 3 jenis manusia aku menjadi musuhnya. Maksudnya Nabi memusuhi orang ini. Lelaki yang memberi dengan namaku. Dia menjual dengan nama Rasulullah contoh, dengan nama Islam. Lelaki yang menjual. Orang yang merdeka, bukan hamba. Dengan harga yang wang hasil jualannya. Lalu makan harga wang hasil makna jual beli yang tidak bukan dengan nilai Islam lah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lelaki yang mengupah pekerja sedangkan pekerja memenuhi pekerjaannya, dia tak bayar upah, tidak memberikan upah kepada pekerjanya. Ini dilaknat oleh Allah. Begitu juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, perbuatan bid'ah membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tiada rujukan dalam teks dan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada rujukannya sama ada di dalam Al-Quran dan sunnah, maka ia akan tertolak. Bermakna bid'ah itu yang kita faham, hari ini ada hasanah, ada dolalah. Hasanah selagi mana perkara itu bawa kita kepada redha Allah, bawa kepada kebaikan, tak ada masalah. Tapi bila sebut dalalah, langsung tak ada kebaikan, langsung tak ada nilai-nilai Islam, bawa kepada kelalaian, itu lebih kepada kesesatan, bahkan tertolak. Dan banyak lagi penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Perbuatan buruk dan keji yang dilakukan dengan sengaja dan kesedaran, sedangkan pelakunya tahu apa yang dilakukannya dilarang oleh Allah. Dia telah melakukan dosa besar. Begitu juga dengan kesalahan dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Ingat, dosa kecil itu dibuat berterusan, dia akan jadi besar. Sikit-sikit lama-lama akan jadi bukit umpamanya. Ia akan menjadi kesalahan dosa besar bagi pelaku yang mengakibatkan kebinasaan. Wallahu alam, saya minta maaf kepada bonda pengerusi dan seluruh yang dirahmati Allah, tak dapat nak teruskan. Suara agak perit, tekak agak perit. InsyaAllah kita akan sambung di lain waktu. Saya cuba usaha juga malam ni untuk kuliah. Takut ustaz ni asyik sakit je kan. Jadi malam ni suara tak berapa nak ni, jadi minta maaf banyak-banyak sekadar ni. Boleh ya, bonda? Baik Ustaz, boleh. Rasanya kita jumpa Ustaz minggu depan Ustaz insya-Allah. Baik, jumpa tahun depan. Oh ya. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dah habis untuk bab 2 iaitu mengenai hadis mengenai dosa-dosa besar. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian ilmu Ustaz, kita lebih faham, lebih mengenali apa itu dosa besar, dan semoga kita sentiasa bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat kita insyaAllah dengan berkat kita sentiasa berada di dalam majlis ilmu dan sentiasa berdamping dengan asatizah insyaAllah. Jangan lupa esok kita ada kuliah subuh hari Jumaat. Kita akan membaca surah Al-Kahfi dan juga surah Yasin insyaAllah. Dan kita tangguhkan dahulu kuliah isyak kita bersama doktor pada malam ini. Memandangkan doktor tidak berapa sihat, kami semua mendoakan semoga doktor terus berada di dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Ustaz, dipersilakan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pandanglah majlis ilmu kami pada malam ini, Ya Allah. Pandanglah tadahan doa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang sangat banyak, Ya Allah. Sekecil-kecil dosa sampailah sebesar-besar dosa, Ya Allah. Tolong rahmati kami, Ya Allah. Jangan biarkan kami, Ya Allah, sentiasa campakkan kami dengan hidayah petunjuk-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami lalai. Jangan biarkan kami jauh daripada petunjuk hidayah-Mu, Ya Allah. Jadikan kebaikan pada kami atas kehidupan ini. Kebaikan kami di akhirat kami nanti, Ya Allah.
dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam.